Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Al-Fadhil sahabat saya Tuan Imam, saudara Tuan Bilal, tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat yang saya kasihi dan saya muliakan semua. Alhamdulillah. Tentu sekali di permulaan ini kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmat serta inayah serta taufik daripada Allah Rabbul Jalil. Saya dan tuan-tuan dapat lagi memperbaiki amalan dengan hidup yang Allah kurniakan kepada kita. Kita pun tidak pasti yang berbaki hidup ni sampai bila, yang nyata ianya semakin sedikit. Dan yang paling kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala limpahkan hidayah sehingga sama-sama kita dapat mendatangi rumah Allah, sama-sama dapat menyempurnakan maghrib petang ini berjemaah, dan insya-Allah dapat pula mengisi ruang lapang yang singkat ini hingga 7.30 untuk kita berkongsi kitab sirah. Mudah-mudahan ianya menambah informasi, menambah maklumat, meluruskan dan membetulkan fahaman kita terhadap sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita juga dapat menutup kewajipan 5 waktu kita dengan isyak secara berjamaah. Baik tuan-tuan, kita masih di tahun keempat. Di tahun keempat. Hari itu kita mempelajari beberapa hukum syariat pada tahun keempat ini, iaitu tahun keempat artinya tuan-tuan dah 17 tahun kenabian. Tahun keempat hijrah artinya 17 tahun kenabian. 13 tahun di Mekah, 10 tahun. Ini tahun keempat hijrah artinya dah 17 tahun. Tahun ke-17 itulah kewajipan hijab ke atas muslimah. Artinya selama tempoh itu tidaklah diambil sangat perhatian. Yang diberikan perhatian serius ialah akidah, menolak kesyirikan. Jangan syirik dalam ibadah, jangan syirik dalam doa, jangan syirik di dalam tawakal, jangan syirik dalam kecintaan. Kan? 13 tahun diberikan tumpuan yang sangat berat terhadap akidah. Tahun keempat barulah tuntutan hijab disyariatkan. Begitu juga dengan pengharaman Arab. Tahun ini juga, tahun keempat. Bukan awal-awal lagi. Awal-awal cerita dakwah ini bukan kau kena sunat, kau kena tutup aurat, kau kena kau kena ini, kau kena ini, kau tak boleh lagi. Bukan itu. Tuntutan awal-awalnya ialah meluruskan pegangan, meluruskan i'tiqad, meluruskan tauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Okey? Tapi malam ini kita akan cuba berkongsi perang Bani Mustalik di muka surat 425 kalau tuan-tuan ada buku ni. Bani Mustalik ni dia punya lokasi pusat dia adalah kabilah Khuza'ah Al-Azadiyah Al-Yamaniyah. Mereka ni duduknya di tempat antara Mekah dan Madinah, namanya Qadid dan Asfan, dua kawasan ni. Letaknya di antara Mekah dan Madinah. Perantara dua tempat ni, Mekah Madinah ni lah letaknya Qadid dan juga Asfan ni, tempat di mana kabilah Khuza'ah ni, Bani Mustalik duduk. Adapun jarak di antara Qadid dengan Mekah 120 km daripada Qadid ke Mekah, dan Asfan 80 km dari Mekah. Jadi di antara Qadid sampai Asfan jaraknya kurang lebih 40 km. Antara Madinah sampai Mekah yang tersebar rumah-rumah Bani Khuza'ah di antara Dhahran dengan jarak 30 km. Maknanya kawasan itu kawasan yang luas yang diduduki oleh Bani Khuza'ah di antara Dhahran, yang berjarak 30 km di antara Mekah dan Al-Abwa, yang jaraknya 240 km
daripada Mekah jauh, nak menghampiri Madinah sudah. Daerah tempat tinggal Bani Khuza'ah ni, Bani Mustalik ni sangat strategik kalau ditinjau dari segi perseteruan antara Muslim dan Quraisy, sebab dia berat ke sana kan. Sikap Khuza'ah terkenal relatif yang kadang-kadang bagus terhadap orang Islam sebab dia dekat dengan Madinah sudah. Hal itu boleh jadi kerana hubungan darah kepentingan mereka dengan orang-orang Ansar sebelum ni memang sudah wujud sebab dia menghampiri Madinah kan. Jadi ada hubungan, ada pengaruh dengan orang-orang Ansar, penduduk asal Madinah. Okay. Meskipun mereka ni, Bani Mustalik ni telah lama berhubungan dengan orang-orang Quraisy, dia pun ada hubungan juga dengan orang Quraisy yang memberi keuntungan yang cukup besar dalam perjalanan menuju ke Syam. Orang Mekah nak pergi ke Syam mesti lalu Madinah, mesti lalu kawasan dia juga, Bani Mustalik ni juga. Jadi dia ada kepentingan juga dengan orang Quraisy. Meskipun budaya syirik mendominasi perkemahan Khuza'ah ni. Masih lagi penyembahan berhala, iaitu daerah Batu Al-Musyallal yang menjadi tempat berhala manat di Qadid. Di Qadid ni satu kawasan memang dulunya berhala manat, berhala terkenal, Lata, Uzza, Hubal dan Manat. Manat ni salah satu berhala famous lah. Meskipun rumah-rumah mereka lebih mendekati Mekah daripada Madinah, kenyataan itulah yang menjadi penyebab sulitnya penyebaran Islam di Bani Khuza'ah secara umum dan Bani Mustalik secara khusus. Mereka mengambil manfaat di situ perdagangan menguntungkan baik secara spiritual maupun material dengan keberadaan berhala manat ini. Kerana berhala itu ada di perkampungan mereka, jadi dia dapat faedah daripada orang-orang Arab Jahiliyah yang berdatangan untuk melaksanakan haji. Jadi dia jadi tempat pengunjung. Kerana ada berhala terkenal yang dipercayai, hebatlah berhala ni kan, pemujaan. Dan sikap permusuhan pertama Bani Mustalik terhadap Islam adalah ketika mereka ikut menyumbang hamba-hamba Habsyi dalam tentera Quraisy. Dia support tentera Quraisy dengan menyumbang para hamba Habsyah untuk Quraisy dalam peperangan Uhud. Ini Bani Mustalik support Quraisy. Dia sumbang hamba-hamba untuk membantu tentera Quraisy di perang Uhud. Bani Mustalik makin lama makin berani terhadap orang-orang Islam. Hal itu adalah kesan daripada perang Uhud yang nampaknya macam menyebelahi Quraisy sebelum tu kan. Lepas tu baru yang fasa ketiga baru orang Quraisy lari bila dikejar oleh orang Islam. Tapi ramai korban orang Islam. Jadi ini kesan daripada perang Uhud yang kemudian disusuli oleh kabilah-kabilah yang berada di sekitar Madinah. Boleh jadi hal ini didorong oleh kekhawatiran kalau orang Islam membalas perilaku mereka dalam perang Uhud. Tindakan balas ni. Jadi mereka pun bertindaklah. Juga kerana mereka ingin pintu perdagangan yang selalu terbuka dengan Quraisy tanpa rasa takut dari ancaman. Yang mana dia punya faedahnya kembali pada mereka. Jangan sampai kedudukan Islam boleh mengganggu laluan dagang yang memberi faedah kepada mereka selama ini. Bila Islam kuat, tentunya dia tidak dapat faedah daripada Quraisy yang melalui jalan perdagangan itu. Jadi dia kena support Quraisy. Dengan diketuai oleh Al-Haris bin Abi Dirar, dia mulai mempersiapkan untuk menggerakkan anggota pasukan dan mengumpul senjata serta mencari sokongan dari kabilah-kabilah sekitarnya dengan tujuan nak menyerang Islam. Dia pun mula nak menunjukkan permusuhan ni. Dia kumpulkan orang-orang di sekitar Bani Mustalik, yang kabilah-kabilah di sekitarnya yang boleh menyertai anggota dia ni untuk menyerang orang-orang Islam. Dan Rasulullah SAW mengutus Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami untuk semata-mata memata-matai, untuk mengintai, untuk mengintip untuk mengintip keadaan mereka. Keadaan Al-Haris bin Abi Dirar ni, yang bercadang nak menyerang orang Islam. Rasulullah hantar Buraidah Al-Husayb Al-Aslami. Dan dari situlah, dari maklumat
Buraidah Al-Haris ini, Buraidah Al-Husayb, ya, Buraidah Al-Husayb Al-Aslami inilah diketahui yang mereka akan menyerang Madinah. Buraidah dihantar untuk mengintai dan mengintip pasukan Haris bin Abi Dirar. Lalu dapat maklumat yang mereka memang merancang untuk menyerang Madinah. Untuk menyerang Madinah. Maka ia kembali ke Madinah dengan membawa kabar tentang rencana itu, rancangan Haris bin Abi Dirar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pada hari Isnin, malam kedua bulan Syaban di tahun kelima Hijrah, maksudnya awal Hijrah ni, tahun kelima Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berangkat bersama bala tenteranya dari Madinah menuju ke perkampungan ini. Ke perkampungan mana? Bani Mustalik ini, yang memang sudah ada rancangan-rancangan, bunyi-bunyi mengumpulkan orang sekitarnya untuk menyerang Madinah. Jadi Rasulullah pun mengumpulkan bala tentera dari Madinah, berangkat bersama tenteranya ke perkampungan Bani Mustalik yang letaknya di antara Mekah dengan Madinah. Ini adalah riwayat yang paling kuat, ya? Daripada perkataan Musa bin Uqbah yang sahih, dikisahkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dan kemudian diikuti oleh Abu Ma'syar As-Sindi, Al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad dalam kitab masing-masing lah. Sementara dari ulama-ulama mutakhirin seperti Ibnu Qayyim dan Az-Zahabi, sedang Ibnu Ishaq berpendapat hal tersebut terjadi pada bulan Syaban tahun ke-6 Hijrah. Ibnu Ishaq saja. Ulama mutakhir kata tahun ke-5. Ibnu Ishaq kata tahun ke-6. Akan tetapi pendapat ini tidak diterima, tidak dapat dipakai kerana apa? Yang ada di riwayat Sahihain Bukhari dan Muslim tentang penyertaan Sa'ad bin Mu'az dalam perang Bani Mustalik, sedangkan ia mati dalam perang Bani Quraizah yang terjadi pada setelah perang Khandaq tahun berikutnya. Oleh kerana itu perang Bani Mustalik terjadi sebelum perang Khandaq. Ini nak menunjukkan bukti ianya terjadi pada tahun ke-5 kerana adanya Sa'ad bin Mu'az yang menyertai peperangan ini. Okey. Tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan jumlah dan perlengkapan, peralatan kelengkapan pasukan yang keluar menuju ke perkampungan Bani Mustalik yang diketuai Rasulullah SAW ni. Tetapi Az-Zahabi dia menyebut bahawa mereka berjumlah 700 anggota. Al-Waqidi menyebut mereka ni 30, disertai 30 ekor kuda, Muhajirin 10 ekor dan Ansar 20 ekor. Itu menurut Al-Waqidi lah, untuk sekadar maklumat saja. Terdapat dua riwayat penting yang menceritakan tentang apa yang terjadi di Al-Muraisi, iaitu sumber air. Al-Muraisi ini adalah satu lokasi sumber air yang ada di perkampungan Bani Mustalik di Qadid. Di Qadid. Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebut daripada Abdullah bin Umar, saksi yang hadir turut sama dalam peperangan, bahawa Nabi SAW menyerang Bani Mustalik. Mereka juga menyerang sementara binatang ternak mereka diberi minum dari sumber air. Maka Nabi SAW membunuh tentera dan menawan keluarga mereka, dan saat itulah Juwairiyah memeluk Islam. Ini maklumat tambahan Juwairiyah yang dijadikan isteri kepada Rasulullah. Dalam riwayat Muslim disebut, aku telah menulis surat kepada Nafi' dan bertanya tentang adanya peringatan, ancaman, warning dulu. Ultimatum ni apa nama? Amaran. Amaran sebelum perang. Beri amaran, kami nak perang, kami nak serang kamu ni. Itu ultimatum. Amaran awal, amaran awal sebelum perang. Beliau menulis bahawa hal itu pada permulaan Islam. Sungguh Nabi SAW telah menyerang Bani Mustalik. Riwayat Muslim menerangkan secara rawaknya bahawa penyerangan itu terjadi tanpa adanya ultimatum, tanpa adanya amaran awal. Maknanya serang mengejut. Tanpa adanya amaran awal terlebih dahulu kepada Bani Mustalik, kerana mereka termasuk orang-orang yang sudah mendengar seruan Islam. Dia dah dengar dah seruan Islam ni, tapi engkar. Dan mereka termasuk orang yang telah lama berperang melawan orang Islam sejak
penyertaan mereka dalam perang Uhud, dan memang sudah diketahui mereka ni memang support Quraisy dalam perang Uhud. Jadi dengan itu tidak ada warning-warning lagi, terus serang saja. Itu tanpa ultimatum, tanpa adanya amaran awal. Okey. Memang sudah dari awal lagi penyertaan mereka support Quraisy dalam perang Uhud. Mereka telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang orang-orang Islam, Bani Mustalik ni. Tambahan maklumat kemudian yang didapati kan, daripada sahabat Nabi tadi, memang dia sedang mengumpul orang. Kemudian mereka lari, Bani Mustalik ni lari dengan tunggang langgang dan dapat dikalahkan dalam waktu yang singkat. Peperangan Bani Mustalik tu berapa orang terbunuh, yang lari berlaku pertempuran yang singkat saja. Bahkan riwayat Sahihain Bukhari dan Muslim tidak mengisyaratkan adanya pertempuran, malah tak ada pertempuran pun. Malah ada riwayat yang sahih ni tak ada pertempuran pun. Lari kerana serangan mengejut ni tanpa amaran awal kedatangan. Ini dipanggil strategi peperangan lah, strategi peperangan. Sebab peperangan ini dipimpin oleh Rasulullah, utusan Allah lah. Kita ingat Rasulullah ni memimpin yang kita faham selama ni agama, ajar solat, ajar zikir, ajar tu. Padahal dia adalah pemimpin negara, pemimpin manusia. Ya tak? Dia utusan Allah. Baik. Akan tetapi Ibn Ishaq juga al-Sirah, dia menyebut terjadinya pertempuran di sekitar Bani Muraisi, di sekitar sumber air Al-Muraisi tadi ni, yang kemudian diakhiri dengan kekalahan Bani Mustalik. Dia kata adalah sebahagian mereka terbunuh dan kaum muslimin menawan keluarga mereka dan mengambil harta benda mereka yang kemudian dibagi-bagikan kepada orang Islam. Dipanggil fa'i. Okey. Dan riwayat yang menerangkan tentang jumlah korban yang terbunuh dan jumlah tawanan maupun harta tidak sahih. Tidak sahih. Tak dapat nak dibuktikan dianya sebagai sahih. Lalu kemungkinan besarnya tak jadi pertempuran, terkejut lalu lari, dirampaslah hartanya, ternakannya. Kecuali yang disebut oleh Ibn Ishaq, iaitu 100 anggota keluarga Bani Mustalik. Sedangkan Al-Waqidi pula, Al-Waqidi mengesahkan bahawa korban terbunuh di pihak Bani Mustalik 10 orang, yang lainnya ditawan, tidak ada tersisa seorang pun. Dia juga mengesahkan bahawa rampasan perang 2,000 ekor unta, 5,000 ekor kambing, sedangkan tawanan berjumlah 200 orang. Dalam riwayat lain disebut bahawa jumlah tawanan adalah 100 orang. Yang nyata memang orang kena tawan, ternakan pun ditawan. Lalu Nabi SAW membawa balik semua ni ke Madinah bertepatan datangnya bulan Ramadan, setelah meninggalkan Madinah selama sebulan kurang 2 hari. Lebih kurang 28 hari meninggalkan Madinah, mengepung Bani Mustalik ni. Di sekitar sumber air Al-Muraisi tadi, orang-orang munafik mengungkapkan, mewarkan kekesalan dan kebencian mereka kepada Islam dan kaum muslimin yang selama ini mereka pendam. Di Madinah, orang-orang munafik yang zahirnya macam Islam, zahirnya macam Islam tapi hatinya tidak. Setiap kali orang Islam memperoleh kemenangan, terutama yang ini ni, wak balik banyak ni, bertambahlah kebencian mereka, geramlah lagi mereka ni. Hati mereka sentiasa membayangkan dan mengharap-harapkan kekalahan orang Islam supaya dapat mengubati luka-luka hati mereka. Dia nakkan sangat orang Islam ni kalah. Maka ketika mana orang Islam menang dalam pertempuran di Al-Muraisi menentang kaum Bani Mustalik ni, orang-orang munafik meniupkan budaya lama, iaitu menebarkan benih-benih fanatik kesukuan antara Muhajirin dan Ansar. Kau ni orang Madinah, dia tu orang pendatang kan? Kau orang siapa? Dia ni PTI, kau ni kan? Macam itulah. Diwawarkan, dihambur-hamburkan fanatik kesukuan Asabiah. Ketika cara tersebut gagal, buat cara itu pun gagal,
Mereka merubah metod kaedah pula, iaitu dengan menyakiti perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya, dengan yang ni dahsyat tuan ni, dengan menyebarkan fitnah yang sangat dahsyat yang dikenali dengan peristiwa hadisul ifki yang mereka buat, diviralkan seolah-olah Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan selingkuh, perzinaan dengan orang lain. Diwawar, ini dahsyat tuan ni, ujian besar ni. Ujian sangat besar. Kerja orang munafik. Tu kesan media ni sangat berpengaruh tuan. Kan? Sangat berpengaruh. Jatuh bangun kerajaan tidak dapat elak kesan daripada media. Yalah, kesan daripada media. Sebab kebanyakan orang baca tajuk saja. Kebanyakan orang dengar yang besar saja, dia tak mengkaji, dia tak kan. Okay? Seorang sahabat bernama Zaid bin Arqam adalah saksi mata dalam kejadian tersebut. Dia melihat sendiri ni. Dia berkata, pada waktu itu aku berada di tengah pasukan, aku mendengar Abdullah bin Ubay. Dia dengar sendiri Abdullah bin Ubay, ketua orang munafik Madinah ni tuan. Berkata kepada orang-orang Ansar. Dia cakap dengan penduduk asal Madinah. Apa katanya? Kau jangan beri sedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Nabi itu. Orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah ni, kau tak payah beri sedekah sama dia, tak payah support dia, tak payah bantu dia. Orang-orang muhajirin yang ada pada Nabi ni, supaya mereka meninggalkannya, supaya mereka orang-orang muhajirin yang ada di sebelah Nabi ni meninggalkannya sebab tak dapat bantuan kau. Macam itulah. Dan sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah dari peperangan Bani Mustalik, benar-benar orang-orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah. Confirmnya orang gagah kuat ni akan halau orang yang lemah. Siapa yang lemah ni? Orang-orang muhajirin lah yang datang, tinggalkan kampung halaman selama ni, tak ada pekerjaan, paksa hidup, dibantu oleh orang-orang Ansar. Jadi kata orang munafik, balik Madinah nanti orang kuat akan menghalau orang lemah. Diwawarkan isu asabian. Lalu kata Zaid bin Arqam, bila dia dengar sendiri Abdullah bin Ubay cakap macam tu, aku beritahu hal itu kepada pakcikku Umar, kira Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maklumat ni. Rasulullah pun memanggil Zaid bin Arqam. Panggil Zaid bin Arqam ni. Lalu aku pun ceritakan apa yang aku dengar tentang perkataan Abdullah bin Ubay tadi ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk menemui Abdullah bin Ubay. Panggil. Hantar seorang panggil Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Bila dipanggil takkan mengaku tuan. Namun Abdullah bin Ubay dan rakan-rakannya ni mengingkari apa yang telah mereka ucapkan. Tak ada, kami tak ada cakap begitu. Tak ada kan. Itu hanya mungkin dia cipta atau kami tak cakap macam tu pun. Dia menafikanlah. Abdullah bin Ubay dan kawannya menafikan apa yang didengar oleh Zaid bin Arqam dari mulut Abdullah bin Ubay tadi ni. Dia mengingkari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayai, maksudnya Rasulullah menerima kata-kata Abdullah bin Ubay yang dia tak cakap macam itu. Dan menganggap telah berbohong, dan menganggap aku, yakni Zaid bin Arqam, telah tak betul memberi maklumat yang salah, berbohong. Parah ni tuan ni. Pada saat itu aku, yakni Zaid bin Arqam, merasa telah ditimpa bencana paling besar yang belum pernah aku alami sebelumnya. Sebab aku beritahu yang benar, tiba-tiba Rasulullah tidak membenarkannya. Aku rasa memang bala bencana yang dahsyat menimpa aku ni. Aku jadi termenung di rumah. Tak runsing betul fikirannya, kan? Zaid bin Arqam jadi runsing. Pamanku berkata, apa maksudmu sehingga Rasulullah mendustakanmu dan juga memarahimu? Kata paman dia kepada Zaid bin Arqam. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Munafiqun.
Apabila orang-orang munafik datang padamu, dia mengakui yang kau benar-benar utusan Allah, padahal Allah lebih tahu yang kau adalah utusan Allah, kan? Lalu Rasulullah mengutus seseorang padaku dan membacakan ayat tersebut sambil bersabda, sesungguhnya Allah telah membenarkan engkau wahai Zaid. Rasulullah terima zahir saja. Dulu kita pernah belajar hadis, ada dua orang pandai bercakap. Satu ni memang salah tapi pandai bercakap. Satu lagi memang dia benar tapi tak pandai cakap. Rasulullah kata, memanglah orang, aku pun tak tahu hakikat sebenarnya, kita terima yang zahir sajalah, kan? Di hadapan Allah lah kita bersaksi, ya tak? Kan? Rasulullah pun tak tahu perkara yang gaib, kan? Baru turun ayat, barulah diperlakukan. Kita tak boleh itu, kita suka yang gaib-gaib ni diketahui, dia boleh baca bah. Dari tadi dari rumah dia boleh baca hati, kasyaf bah. Oh, yang tu yang kita nak sangat tu, tak? Dan saksi kejadian yang lain menceritakan tentang apa yang terjadi dekat sumber air tadi, sumber air Muraisi tadi ni. Ia adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu al-Ansari. Ini penduduk Madinah, Islam, sahabat Nabi. Kesaksian sekitar perkataan orang-orang munafik untuk menebar benih-benih fanatik dan memecah belah kesatuan umat Islam. Dia berkata, saat itu kami berada di tengah-tengah pasukan, tiba-tiba, kata Jabir bin Abdullah, ada salah seorang muhajirin menendang salah seorang daripada Ansar. Lalu orang Ansar di antara mereka memanggil, wahai Ansar. Adalah salah seorang Ansar memanggil, wahai Ansar. Sedangkan orang muhajirin mereka saling memanggil, wahai muhajirin. Orang Ansar panggil, Ansar. Orang muhajirin panggil, wahai muhajirin. Dah berpuak-puak dah ni, ciri-ciri kepuakan, ya tak? Mendengar hal itu, Rasulullah SAW bersabda, mengapa kalian sambil memanggil dengan panggilan jahiliah? Padahal kita sudah dinamakan Islam, Muslimin, ya tak? Tak patut lagi nak dibanggakan dengan nama bangsa, nama daerah, nama kesukuan, kan? Ini ciri-ciri perpecahan sudah ni, ya tak? Ciri-ciri perpecahan. Kenapa kamu ni memanggil dengan panggilan jahiliah? Mereka berkata, wahai Rasulullah, orang-orang muhajirin telah menendang salah seorang daripada Ansar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah hal yang buruk itu, buanglah perkara buruk itu. Maka tatkala hal itu didengar oleh Abdullah bin Ubay, dia pun berkata, Abdullah bin Ubay ni pemimpin munafik, dia pun berkata, apakah yang telah mereka lakukan itu? Sungguh sekiranya kita kembali ke Madinah, maka pihak kuat akan mengusir yang lemah. Dia ambil kesempatan di atas pertelingkahan kecil itu. Tak apa, nampak sampai di Madinah ni, yang kuat akan mengusir yang lemah. Lagilah api permusuhan nak menolak Ansar yang lemah ini, dan dipuakkan ini muhajirin, yang muhajirin yang lemah ini, Ansar yang kuat ni, dia dah diapikan. Dua puak yang berbeza, padahal sudah dipersaudarakan atas nama Muslim, kan? Nanti sampai di Madinah, yang kuat akan mengusir pihak yang lemah. Perkataan Abdullah bin Ubay ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala Umar mendengar hal itu, dia berdiri menghunus pedangnya. Umar pun berdiri, dia menghunus pedangnya dan berkata, wahai Rasulullah, biarkan aku menebas leher orang munafik itu. Biar aku tebas, biar aku bunuh dia. Rasulullah SAW bersabda, jangan Umar, biarkan dia. Aku tidak ingin mendengar orang berkata bahawa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Pada zahirnya dia orang Islam, kan? Orang-orang Ansar jumlahnya lebih banyak daripada orang Muhajirin. Itu sebab disebut kuat ketika mereka baru datang di Madinah. Dan setelah itu jumlah Muhajirin menjadi lebih banyak. Itu ada di dalam Sahih Bukhari. Ada riwayat yang kuat menyebut, yang lainnya bertentangan dengan riwayat di atas. Ada juga riwayat yang kuat, kata pengarang, yang bertentangan dengan apa yang riwayat yang tadi ni. Bahawa Abdullah bin Ubay mengatakannya dalam perang Tabuk. Ada riwayat yang lain kata kata-kata tadi tu berlaku dalam perang Tabuk, bukan dalam peperangan Bani Mustalik di Telaga Muraisi ni, kan? Namun ini meragukan
Yang benar Abdullah bin Ubay tidak ikut perang Tabuk. Ini lebih senang nak dijawab. Bukan perang Tabuk. Sebab perang Tabuk Abdullah bin Ubay tak join. Nabi SAW telah menjelaskan bahawa fanatik, ini penyakit ta'assub, kesukuan. Dalam hadis yang disebut antu'inu qaumaka bizulm, kau support juga bangsa kau, salah pun salah lah, zalim pun zalim, yang penting bangsa kau, yang penting kau punya grup, yang penting kau punya parti. Kalau pihak sana menyampaikan yang betul, jangan disokong. Biarpun yang disampaikan tu ayat Quran, biarpun yang disampaikan tu hadis. Ini ta'assub namanya. Ni ta'assub namanya. Kan? Yang benar tu datang dari mana pun mesti diakui sebagai benar. Elemen ta'assub fanatik ni ada pada masyarakat kita sekarang, tuan. Ya tak? Kalau pihak sana menyampaikan yang benar, berdalil, tolak pasal dia grup ini. Ya tak? Kalau pihak sini menyampaikan yang benar, orang yang kata ni tak boleh pakai. Kan? Ini masalah ta'assub. Antu'inu qaumaka bizulm, kau bantu sahabat kau dengan perkara zalim pun kau support juga, kau iakan juga. Baik. Nabi SAW menjelaskan fanatik kesukuan adalah cara hidup jahiliah. Itu memang jahiliah. Beliau bersabda, hendaknya seseorang menolong saudaranya tatkala zalim ataupun dizalimi. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, bantulah saudara engkau yang zalim dan yang dizalimi, aw mazluman. Sahabat pun tanya, yang zalim yang kena zalim tahulah kami memang kena bantu. Lalu yang zalim ni macam mana? Yang dizalimi memang kami tahu kena support, kenalah bantu dia. Tapi yang zalim, yang pelaku zalim ni macam mana nak tolong? Rasulullah kata, engkau bantu dia dengan menghalang dia daripada melakukan kezaliman, maka itulah pertolongan baginya. Apabila ia menzalimi, hendaknya dia mencegah. Bila dia melakukan kezalim, kau cegah. Dan itulah cara menolongnya, cara menolong saudara kita. Dan apabila dia terinaya, hendaknya ia menolong dia. Bila dia dizalimi, hendaklah ditolongi. Baik. Beliau jadikan tolong menolong dalam rangka menegakkan kebenaran. Ni tuan yang paling penting sekali ni. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong menegakkan kebenaran dan keadilan serta menghapuskan ajakan-ajakan pahaman-pahaman jahiliah. Betapa besar perhatian Nabi SAW menjaga keharmonian orang-orang Islam yang berasal dari berbagai kabilah dengan tidak dihukumkannya munafik Abdullah bin Ubay demi menjaga kebaikan baik di antara kabilah. Rasulullah supaya tak berlaku perpecahan ni, tahu walaupun dia ni pemimpin besar, memang kepala besar munafik kan, tapi kena bersilat lah, ya tak? Mencabut benang dalam tepung, kan, mencegah timbulnya sesuatu yang dapat mendorong anggapan negatif sehingga dapat dijadikan orang-orang lari daripada Islam, bagi mengelakkan orang lari daripada Islam. Penuh hikmah, penuh hikmah. Dan Rasulullah SAW memecahkan persoalan itu tidak hanya dengan memberikan penjelasan saja, tapi beliau memerintahkan pasukan supaya berjalan sepanjang hari dan sepanjang malam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka berjalan di siang harinya sampai mereka sampai kepanasan, kemudian bersama-sama beristirahat apabila menemukan tempat teduh, lalu mereka langsung tertidur sehingga tidak ada kesempatan untuk mereka membicarakan hal fitnah itu. Ini satu kaedah tuan, bagaimana mengelakkan kita ni dimain oleh isu-isu. Lalu Rasulullah bawa anggota ni siang berpenat, malam dah letih, tak ada masa nak cerita pasal-pasal itu. Wah, ini satu kaedah kan? Tapi kalau dibiarkan begitu saja, macam-macam lah yang timbul, bisikan-bisikan iblis dan sebagainya. Dia ambil kesempatan oleh pihak yang lain. Okey tuan-tuan, saya kira cukup sekadar itu. InsyaAllah posisi Abdullah bin Ubay semakin lemah di hadapan kaumnya, InsyaAllah kita akan sambung akan datang.
Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat dan kebaikan buat diri saya dan kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.